Antara paparan menarik hari ini. Kerajaan sendiri tak yakin sokongan semasa. 69 ahli Parlimen Perikatan Nasional beri amaran akan rampas kerajaan. Ahli Parlimen PAS diugut pengkhianat. Lebih ramai ahli Parlimen sokong Perdana Menteri jika enggan runding. Tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia membekukan akaun aman Palestin menyebabkan bantuan 10 juta ringgit yang disediakan syarikat itu tidak dapat disalurkan. Risau dengan kedatangan musim sejuk di Gaza. Tuan Dr. Mahathir berkata penderitaan akibat kekejaman Israel akan bertambah berat susulan musim sejuk yang melanda. Katanya malangnya aman Palestin kita disiasat oleh SPRM dan akaun-akaun mereka dibekukan. Dengan itu, bantuan 10 juta ringgit yang disediakan tidak dapat disalurkan. Minggu lepas, SPRM mengumumkan 41 akaun Bank Aman Palestin Berhad dan syarikat lain dibeku melibatkan wang bernilai lebih 15 juta ringgit. Pembekuan akaun itu dibuat susulan dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Aman Palestin menafikan dakwaan itu membidas SPRM dan mendakwa Suruhanjaya itu menjalankan propaganda untuk membunuh karakter Aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Aman Palestin memberi amaran untuk mengambil tindakan undang-undang jika akaun mereka tidak dinyah beku dalam tempoh 3 hari. Mahathir berkata SPRM boleh meneruskan siasat tetapi wang itu harus dibenar dihantar kepada rakyat Palestin. Katanya jika SPRM sangsi sama ada wang tersebut akan sampai kepada rakyat Palestin atau tidak, mereka boleh hantar pegawai mereka mengiringi wakil aman Palestin yang diamanah menyalur wang tersebut kepada rakyat Palestin. Jika tidak, SPRM turut sama mendera rakyat Palestin yang sedang memang menderita akibat deraan Israel. Aman Palestin ditubuhkan pada 2004 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengumpulkan dana untuk rakyat Palestin yang terjejas akibat pendudukan Israel. Ia diasaskan oleh bekas Presiden Ikatan Muslimin Malaysia Abdul Azaid Abdul Rahman. Abdul Azaid menjadi Presiden Aman Palestin sehingga 2018 dan kini berkhidmat sebagai pengerusi eksekutifnya. Ketua Pemuda Bersatu mendakwa kerajaan tidak meyakini sokongan ahli parlimen dalam blok pemerintah. Di sebalik laporan sekurang-kurangnya 4 lagi wakil rakyat bersatu akan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa ada usaha untuk menarik sokongan ahli parlimen bersatu tetapi partinya akan berusaha memastikan tiada lagi wakil rakyatnya menyokong Anwar. Katanya rancangan sedemikian akan sentiasa ada kerana kerajaan semasa tidak yakin dengan sokongan ahli parlimen pemerintah. Jadi mereka harus terus melakukannya untuk melemahkan pembangkang. Tidak menghairankan mereka bermain peran saraf dengan kami. Mendakwa lebih ramai akan menyokong kerajaan perpaduan. Wan Ahmad Faizal yang juga ahli parlimen Malaysia mengulas laporan media mendakwa 4 atau 5 ahli parlimen bersatu akan menyokong Anwar yang menurut sumber wakil rakyat dari Kedah, Perak dan Terengganu. Setakat ini 5 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar tanpa meninggalkan parti yang menurut mereka demi rakyat di kawasan masing-masing. Mereka adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gul Musa, Zahari Kecil Jeli dan Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal Bukit Gantang. Sebelum ini Presiden UMNO Zahid Hamidi menjangkakan lebih ramai wakil rakyat pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar. Anwar turut menafikan dakwaan sogokan diberi kepada wakil rakyat pembangkang yang menyokongnya baru-baru ini. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki membidas kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan Presiden PAS itu bahawa pilihan raya Kecil Kemaman adalah detik untuk mula tukar kerajaan. Beliau menegaskan PRK ini bukan soal untuk menukar kerajaan seperti ditekankan Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu. Katanya ini sama ada igawan atau pemimpi kerana setiap kali dia cakap seorang lompat beri sokongan kepada Perdana Menteri. Hari ini ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ada 153 orang sedangkan ahli parlimen PN ada 69 orang. Jadi macam mana nak tubuh kerajaan? Kena ada 112 orang, sekarang ni ada 69 orang, nak cari mana lagi? Sehubungan itu Ashraf Wajdi yang juga pengurusi Majlis Amanah Rakyat memberi jaminan bahawa tiada mana-mana ahli parlimen UMNO akan berpaling tadah menyokong PN bagi membentuk kerajaan. Katanya kononnya dia sedang pujuk ahli parlimen kita dan saya sebagai Setiausaha Agung UMNO nak beri jaminan tidak ada seorang pun ahli parlimen kami yang akan berpaling tadah, tak ada. Sebelum ini, Hadi memang umum dikenali tidak sudah-sudah menimbulkan kemungkinan kononnya PN masih boleh menukar kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu mengakui PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka.
siapa yang sudah menonton dalil Ustazah Asma Harun mengenai konsert di Kelantan? Rupanya konsert ada promosi itu teruk dan konsert yang Ustazah tidak tahu tidak mengapa. Apa kena mengena hujah promosi dan harga tiket beratus dan beribu ringgit itu dengan hukum Allah? Adakah orang nak bermaksiat buat senyap-senyap di hotel itu haram berbanding mereka lakukan itu di dalam kereta itu haram? Alasan orang tidak tahu. Sama ada promosi atau tidak, tiket mahal atau tidak, maksiat tetap maksiat, haram tetap haram. Menghukum ikut selera hanya menunggak agama untuk memperbodohkan orang Melayu. Ada saja alasan untuk memperbodohkan pengikut. Kononnya Loy Krathong, perayaan orang Siam dan disebabkan itu dibenarkan permit hiburan sebegitu rupa. Di Siam itu sendiri tempat tanah air orang Islam, elok sahaja mereka meraihkan perayaan Loy Krathong ini. Begitu juga di Pulau Pinang, kononnya menegakkan agama Islam, mengapa begitu gairah sekali ia diraikan? Benarkah konsert menjolok mata boleh, konsert Coldplay tidak boleh sebab harga tiket mahal dan tidak mahu menontonnya? Orang Melayu kena boykot MACD dan pekerja MACD yang bekerja dikatakan tidak sensitif dengan nasib Palestin, tapi guna Mercedes yang menyumbang untuk Israel boleh sebab guna kereta kayangan itu. Lihatlah bagaimana ancaman bunuh di laman sosial dan ia sangat-sangat menakutkan hanya kerana berlainan ideologi politik. Jujur katakan, pasaran membuatkan orang Melayu berpecah belah sejak zaman mereka mengkafirkan UMNO lagi. Orang Melayu sudah memasuki fasa ketaksuban yang kronik, kita wajib sedekat rakyat. Datuk Awang Hashim Perikatan Nasional Pendang mendakwa menerima ugutan daripada Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, Perikatan Nasional Bukit Gantang dan keluarganya. Bangun sejurus selesai sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Awang mendakwa diugut menerusi panggilan telefon pada Selasa lalu. Hari yang sama, Syed Abu Hussein mengumumkan secara terbuka sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya saya diugut 2 malam lepas menerusi panggilan telefon oleh Bukit Gantang. Beliau cuba memberi penjelasan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung ugutan berkenaan dan menjelaskan ahli parlimen wajar diberi perlindungan jika berdepan insiden sedemikian. Bagaimanapun, Johari meminta Awang mengemukakan usul berhubung perkara terbabit. Katanya saya minta buat usul, itu keputusannya. Tak bolehlah buat macam ini, utarakan tanpa ada usul. Awang yang dilihat tidak berpuas hati dengan keputusan itu mempertahankan tindakannya dan mendakwa Johari bersifat emosi. Katanya saya hanya nakkan perlindungan. Hulu langap Pakatan Harapan Muhammad Sani Hamzah buat apa pun tidak mengapa. Tidak bolehlah macam itu. Saya tengok Tan Sri Speaker emosi dengan saya. Johari yang enggan isu itu diperpanjangkan menjelaskan kedudukannya membataskan beliau melayan semua permintaan ahli parlimen. Katanya kita ini berkawan, tetapi bila saya duduk di kursi ini saya hilang kawan. Kena ingat rakyat hantar kita, mereka mahukan produktiviti. Bagaimana untuk saya layan semua permintaan? Jadi saya minta masukkan usul berhubung dakwaan diugut. Selasa lalu, Awang pada sesi perbahasan Rang Undang-Undang Kewangan nombor 2 2023 mendakwa Syed Abu Hussein Hafiz mengambil keputusan menyokong kerajaan perpaduan kerana ada agenda tersembunyi. Pemerhati politik memberi amaran kegagalan Perikatan Nasional berundi untuk mendapatkan peruntukan sama rata ahli parlimen akan menyebabkan lebih ramai wakilnya, terutama dari Bersatu, mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fellow Majlis Profesor Jeneri Amir berkata, pimpinannya perlu bersikap relatif berdepan krisis lebih besar, iaitu kehilangan kepercayaan ahli parlimen sendiri berbanding menjuarai media sosial dengan mencipta naratif mahu menumbangkan kerajaan sebelum PRU16. Katanya salah satu cara terbaik untuk menghentikan tindakan mengalih sokongan adalah membuka pintu rundingan dan bersedia untuk bertolak ansur. Itu sebaik-baiknya berunding. Saya tidak faham mengapa PN berkeras tidak mahu berunding dengan kerajaan sedangkan kerajaan sedia untuk berunding. Kalau ini tidak dikengkang dengan pantas, tidak hairan kalau ada lagi akan mengalih sokongan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal mengumumkan menyokong Anwar disebabkan kecewa PN tidak berunding bagi mendapatkan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Wakil rakyat penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diukur atau diberikan tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Beliau mengikut jejak Azizi Abu Naim, Gua Musang, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Zahari Kecik Jeli yang menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan demi kebajikan rakyat di kawasan masing-masing. Pada 3 November lalu, Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan mengesahkan gabungan itu tidak meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli parlimen pembangkang kerana mendakwa diminta menyatakan jaminan tertentu. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara juga bersetuju peralihan sokongan itu berkait dengan krisis kepimpinan yang dihadapi Bersatu ketika ini, bukannya atas sebab simpati dengan nasib pengundi mereka. Katanya masalahnya kepimpinan Bersatu hilang arah tuju. Faktor peruntukan itu hanya nak menutup supaya tidak digelar ahli parlimen belok pada parti. Ia tidak akan terhenti dengan Bukit Gantang. Mungkin ada 1-2 lagi sokong Anwar,
terutama apabila Muhyiddin Yassin mengatakan kesanggupan untuk mempertahankan jawatan Presiden. Jeniri pula berkata sepatutnya Perhimpunan Bersatu tempoh hari meyakinkan ahli, tetapi apabila ada lagi wakil rakyat sokong kerajaan yang memberi gambaran berlaku ketidakyakinan berterusan dalam bersatu sekaligus memberi tamparan hebat kepada Muhyiddin. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dianan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.